Samalah dengan orang Kristian yang kata Jesus Christ tu Tuhan sendiri. Sebab akal tidaklah memperoleh petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang melepaskan di akhirat, sebagaimana tidaklah memperoleh petunjuk kepada ubat-ubat yang memberi faedah kepada kesihatan. Keperluan makhluk kepada nabi-nabi adalah seperti keperluan mereka kepada doktor-doktor. Jadi sebagaimana kita perlukan kepada doktor, macam itulah kita perlukan kepada nabi. Tak boleh kita kata nabi-nabi ni tak perlu, tak perlu ada, tak perlu wujud. Tapi yang doktor kita kata doktor mesti ada, kalau tak ada susah, kita sakit nak rujuk kat siapa. Bila sampai time nabi-nabi yang mengubat rohani ni, tak payah, tak payah, Tuhan sendiri boleh urus. Tak kena. Dikenal kebenaran doktor dengan percubaan. Doktor-doktor ni kita nak tahu dia tu betul ke tidak, eksperimen. Bila dapat eksperimen, dapat hasil kajiannya tu menunjukkan betul, ni betul lah ilmu kedoktoran. Kemudian dan kebenaran nabi-nabi dikenal dengan mukjizat. Kalau Nabi Muhammad, mukjizat terulung dia Al-Quran lah. Kita kaji-kaji Quran, tengok memang betul lah Quran. Bila betul Quran tu, betul lah Nabi Muhammad dengan kebenaran mukjizat. Kalau kita menolak Nabi, jadi agama Brahma ni, dia tak mau terima sebarang perantara. Perantara antara kita dengan Tuhan ni tak boleh ada perantara. Bila nabi-nabi datang macam Manu ni boleh jadi Nabi Nuh. Manu datang ajak agama kepada mereka, mereka kata Manu ni Tuhan. Nabi Nuh tu dia kata Tuhan. Bukan perantara, tu Tuhan sendiri yang datang dalam rupa manusia. Nama dia Manu ataupun Nuh. Tapi bagi kita tak. Walaupun Nabi Nuh ni bawa kalam Tuhan, tapi dia makhluk. Dia beza di situ. Kalau kita tolak, kalau fahaman kita macam golongan Brahma, maksudnya kita dah buang rukun iman lagi. Kepercayaan kepada malaikat, percaya kepada malaikat, yang tu kita buang. Sebab kita kata malaikat tu Tuhan. Lepas tu kita buang satu lagi, beriman kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi. Sebab kita kata nabi-nabi itu Tuhan itu sendiri, dah tolak dua lagi. Rukun iman ni kalau tolak satu pun kosong, apatah lagi kalau tolak dua. Pokok yang ke-10, kita kena percaya bahawa Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad, kesudahan segala nabi dan pembatal syariat-syariat sebelumnya, syariat Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tengok Imam Ghazali dia ada masukkan Majusi. Yang kita tahu syariat Yahudi dulu betul tapi dah dibatalkan. Syariat Nasrani dulu betul, dah dibatalkan. Majusi ni pun ada potensi. Boleh jadi syariat Majusi ni dulu betul, tapi dah dibatalkan. Kalau Majusi ni yang kita faham penyembah api, sebenarnya daripada agama Zoroaster. Zoroaster ni salah seorang nabi dia bawa agama Zarathustra tu. Jadi agama Yahudi, Nasrani dan agama Majusi ni asal-asalnya dulu betul, tapi dah dibatalkan dengan kedatangan Nabi Muhammad. Kita kena percaya yang ni. Walaupun kita percaya Tuhan yang berkuasa ke atas segala sesuatu, tapi dia hantar utusannya sebagai perantara antara dia dengan kita ni, kita kena percaya. Allah Ta'ala menguatkan Nabi dengan mukjizat-mukjizat yang nyata dan tanda-tanda yang jelas. Ini bukti kenabian dia. Bukti kedoktoran tadi dengan eksperimen. Bukti kenabian dengan mukjizat. Contohnya terbelah bulan. Kan Nabi ada doakan supaya bulan terbelah, dan betul terbelah bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertasbih batu boleh bertasbih. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Berbicara haiwan, ada haiwan bercakap. Yang ni hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Terpancarnya air di antara jari-jari Nabi SAW. Keluar air daripada celah-celah jari dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu mukjizat dia, nak membuktikan dia memang Rasul. Di antara tanda-tanda yang jelas ialah keagungan Al-Quran. Mukjizat yang paling besar Al-Quran, yang suci menghadapi tentangan orang Arab, di mana orang Arab itu terkenal dengan fasih dan lancar berbicara. Orang Arab ni dia mahir syair.
Syair mereka ni sangat hebat, tapi bila datangnya Quran, Tuhan cabar buat satu je ayat. Buat satu je ayat daripada syair tu nak setanding dengan Quran. Siapa-siapa tak boleh buat. Buat tak boleh jadi. Sebab indahnya susunan Al-Quran tu. Kita bukan orang Arab, kita pula tak tahu bahasa Arab, dan kita pula bukan ahli sastra Arab, jadi kita rasa biasa lah. Kalau ada orang lain dia cipta satu ayat lebih kurang Quran pun, kita kata memang betul lah Quran ni, padahal dia cipta. Tapi bagi orang ahli sastra Quraisy zaman itu, bawa ayat macam mana pun tak boleh nak sama walau satu ayat pun dalam Quran. Mereka susun lah macam mana pun tak boleh dapat. Menunjukkan betul-betul mukjizat. Mereka bermaksud nak menawar, menangkap, membunuh dan mengusir Nabi, sebagaimana diceritakan Tuhan tentang tujuan mereka itu. Tetapi mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran, kerana tidak dalam kemampuan manusia terkumpul di antara kebagusan susunan Al-Quran dan teraturnya. Buatlah satu ayat, kalau nak buat tak akan jadi punya. Dulu kita bagi tahu ada satu orang Nabi palsu, dia kata dia dapat wahyu pada zaman Nabi Muhammad lah ni. Wahyu tentang katak. Dia cerita pasal katak. Orang dengar dia punya, dia kata yang ni wahyu dia, Quran jugalah. Dia pun ceritalah katak, pasal katak. Saya pun lupa dah macam mana ayat dia tu. Bila orang dengar, orang bakal duk gila. Dia kata macam ni ke? Tak setanding pun dengan Quran. Dia kata wahyu. Mereka sendiri tahu yang ni bukan wahyu, ni ciptaan. Ar-Rum ayat 1 hingga 4. Alif Lam Mim. Dikalahkan Rum di bumi yang dekat, dan mereka sesudah kalah itu akan menang lagi nanti dalam beberapa tahun. Ini sebelum peristiwa ni berlaku. Dalam Quran dah bagi tahu dah. Ini menunjukkan Al-Quran ni mukjizat yang betul. Dalam Quran diceritakan kerajaan Rom ni akan perang dengan Parsi. Bila perang dengan Parsi, kalah Rom. Kalah di mana? Di bumi yang dekat. Tapi lepas beberapa tahun lepas tu, Rom pula akan mengalahkan Parsi. Dan peristiwa ni memang benar-benar berlaku. Kata orang, kerajaan Rom, Byzantium, dia lawan dengan kerajaan Parsi Sassanid. Dalam tahun 600 berapa belas Masihi dulu entah, berperang, kalah Rom. Tapi 7-8 tahun lepas itu, perang sekali lagi, Rom pula menang. Jadi terbukti. Dan bukti yang orang jumpa sekarang lagi hebat. Dikalahkan Rom di bumi yang dekat. Jadi ulama zaman berzaman pun kata, apa maksud di bumi yang dekat? Sebab peperangan ni dia berlaku dekat Palestin sana. Jadi di bumi yang dekat, dekat dengan Palestin ni kot. Jadi selama ratus-ratus tahun ulama fikir yang tu lah. Tapi orang kemudiannya buat kajian, apa maksud bumi yang dekat? Sebab kalau nak kata bumi yang dekat ni, sebab dekat dengan Palestin, tak kena. Dan dengan Makkah Madinah jauh. Bila kaji rupanya maksud bumi yang dekat ni ialah dataran yang paling dekat dengan pusat bumi. Bumi ni bulat, ada tinggi, ada rendah. Kawasan yang paling rendah dalam dunia. Kawasan yang paling lekuk, paling rendah dalam dunia, kawasan paling rendah. Yang tu maksud dia di bumi yang dekat. Orang sekarang bila kaji ni memang mengejutkan. Dulu kita tak tahu apa maksud di bumi yang dekat. Sebab peperangan ni dia berlaku dekat sekitar Rom, Syria, kawasan Laut Mati. Bila kaji rupanya kawasan Laut Mati ni kawasan yang paling rendah dalam dunia. Tu maksud bumi yang dekat. Bila tengok maksudnya ni lagi memang terbuktilah Quran. Zaman tu manalah Nabi Muhammad nak tahu mana kawasan yang paling rendah dalam dunia ni. Ulama-ulama pun tak tahu, hati-hati tahu. Sekarang baru orang dapat jumpa. Memang datang daripada Tuhan. Kawasan Laut Mati ni, kalau ikut kajian sekarang, 392 meter, 400 meter di bawah aras laut. Kalau kawasan Laut Mati tu dekat Jordan, Palestin tu, kita letak sebelah laut 400 meter tinggi daripada dia. Dia rendah pada tu lagi, 400 meter ke bawah. Kawasan yang paling dekat dengan pusat bumi, kawasan yang paling rendah. Dah cerita dalam Quran 1400 tahun yang dulu. Dah cerita. Sekarang baru orang jumpa. Sebab itu di Laut Mati ni
dia punya garam dia masin. Sampai kita boleh terapung. Pergi kawasan paling dalam pun terapung situ. Ikan pun tak boleh nak hidup. Satu sebab masin, satu lagi sebab tak boleh menyelam. Kalau letak ikan, dia menyelam, dia timbul balik. Jadi dia tak boleh hidup. Sebab tu dekat laut masin tu tak ada kehidupan. Laut mati tu tak ada kehidupan. Dia kawasan yang paling rendah, yang paling terperosok ke dalam di seluruh dunia ni. Dan masin dia dikatakan 8 kali ganda laut biasa. Laut biasa pun dah masin dah masuk mulut kita ni. Ni 8 kali ganda masin dia tu. Tapi dia bukan laut yang paling masin, ada lagi. Cuma dia kawasan yang paling ke bawah, paling terperosok dalam dunia ni. Dia cerita dalam Quran. Kawasan yang paling masin, ada satu tasik. Nama tasik tu Tasik Assal, ASSAL, dekat belah Afrika sana. Yang tu dia 10 kali ganda lebih masin daripada laut biasa. Dia pun rendah juga, tapi tak serendah kawasan laut mati tadi. Adakah Tasik Assal tu paling masin? Tak juga. Ada yang lebih masin lagi. Saya tulis 18 kali ganda masin laut biasa. Dekat mana? Dekat Antartika. Dekat sana ada satu kolam. Dia bukan laut, dia kolam yang kecil ya. Penuh dengan garam. Musim paling sejuk pun dia tak akan beku punya, sebab garam dia terlampau kuat. Dia 18 kali ganda lebih masin daripada laut biasa. Yang tu paling masin. Silap-silap boleh berjalan atas dia. Sebab tak tenggelam. Tapi itulah kehebatan Al-Quran. Sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad, memang terbukti bila Quran kata dikalahkan Rom di bumi yang dekat. Bumi yang dekat ni bila orang kaji-kaji di mana ni, tempat perang tu orang tahu lah. Bila kaji tempat perang tu, rupanya kawasan yang paling terperosok dalam dunia, masuk ke bawah. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, kita sudah pun mentauhidkan af'al, perlakuan. Apa yang kita nampak semua pekerjaan Tuhan. Kita angin musim ke, kereta bergerak ke, hujan turun ke, semua kerja Tuhan. Dari segi hakikat kita dah nampak semua kerja Tuhan. InsyaAllah pelajaran akan datang masuk rukun yang keempat. Kita dah lalui 3 rukun. Rukun yang keempat tentang perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang kita tak nampak tapi kita mesti percaya. InsyaAllah sampai bahagian itu. Jadi sekarang itu saja. Salah silap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.